Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Apa khabar kamu hari ini? Teacher sentiasa doakan murid-murid teacher ni sihat-sihat belaka. Murid-murid, sudah bersediakah kamu dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Okey, seperti yang teacher bagi tahu minggu lepas, bahawa minggu ini merupakan minggu terakhir untuk tajuk campuran. Jadi, minggu ini kita buat latihan saja. Ada 2 latihan yang terakhir bagi tajuk ni. Jadi, insyaAllah minggu depan kita akan belajar tajuk baru. Okey, murid-murid, jom buka buku aktiviti muka surat 61. Jangan lupa tulis tarikh hari ini iaitu 12 hari bulan 10 2021. Okey, jom. Jangan lupa tulis nama ya dekat atas. Kita buat sama-sama supaya kamu lebih tahu, lebih fahamlah. Okey, muka surat 61. Saya uji memerhatikan kelarutan garam yang diaduk. Selalunya kita tengok gula kan. Kali ni kita cerita pasal garam. Kita nak perhatikan kelarutan garam. Okey. Alat dan bahan yang diperlukanlah untuk membuat eksperimen ni. Sekiranya kamu nak buat kat rumah pun boleh. Tak semestinya bila teacher cakap kita buat uji kaji, buat dekat makmal. Sekiranya kamu ada alatan yang sesuai, kamu boleh buat di rumah. Okey, alatan yang kita perlukan ataupun radas yang kita perlukan adalah 3 bikar sama saiz. Okey. Dalam bikar ni, teacher dah isikan 200 ml air ke dalam setiap bikar. Kemudian teacher labelkan bikar A, bikar B dan bikar C. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu tengok gambar tu. Betul tak 200 ml air? Okey, bahan yang kedua yang kita perlukan adalah garam. Dan yang ketiga, sudu. Sudu ni kita nak buat sukatan lah. Kita nak cedok garam tu kan. Okey, pertama sekali yang perlu kita buat adalah kita perlu masukkan 1 sudu kecil garam ke dalam setiap bikar. Tadi kan teacher cakap ada bikar A, ada bikar B, ada bikar C. Kan? Kita masukkan garam ke setiap. Nampak airnya sikit teacher. Tadi teacher letak air banyak. Okeylah. Sebenarnya sama teacher letak air yang tadi 200 ml. Okeylah, kita anggap je lah 200 ml juga dalam bikar ni. Sebab teacher nak tunjuk ia diaduk tu. Jangan lupa labelkan A, B dan C. Masukkan 1 sudu kecil pada setiap. Okey. Kemudian apa yang kita buat? Dekat di bikar A ni, aduk air di dalam bikar A dengan laju. Kena buat laju. Jangan buat lagi. Dengar arahan. Aduk laju-laju. Kemudian yang bagi bikar B pula, nampak tak anak panahnya kecil? Maksudnya teacher nak kamu aduk dengan perlahan. Okey, bikar A tadi kita kena aduk dengan laju. Aduk tu kacau ya. Aduk dengan laju. Bikar B aduk dengan perlahan. Tapi bikar C kita tak buat apa-apa. Tak payah aduk. Sebab tu dia tak ada rod kaca dalam bikar tu. Tak ada rod kaca. Jadi, apa yang A dengan B tu, kita kena aduk dengan serentak. Maksudnya A tak boleh kamu aduk dulu, kemudian baru aduk B. Tak boleh. Kena aduk serentak. Kan? Tak boleh kan? Susah nak buat seorang kan? Kena ada partner. Kalau kat makmal, kita buat secara berkumpulan. Bolehlah seorang tengok A, seorang lagi tengok B, seorang lagi tengok C. Kan? Jadi kalau buat seorang, susahlah sebab kita nak aduk serentak. Serentak tu maksudnya, apa orang cakap, mula sama, berhenti pun sama. Macam tu. Cumanya, A kena aduk dengan laju, B kena aduk dengan
perlahan. Apa yang kita nak buat selepas kita aduk? Kita perhatikan garam di dalam setiap bika tu. Sambil kita aduk, kita kena perhatikanlah. Kemudian catatkan pemerhatian di dalam jadual ni. Okey, kita nak catat dalam jadual ni. Bika A, B dan C. Tempoh garam larut. Macam yang gula jugalah. Kena tulis paling cepat, cepat dengan lambat. Okey, A tadi kita aduk dengan laju. Jadi tempoh garam larut paling cepat ke lambat? Jawapannya adalah paling cepat. Okey. Bika B kita aduk dengan perlahan. Jadi tempoh garam larut paling cepat, cepat atau lambat? Jawapannya adalah cepat. Pandai kamu guna imajinasi. Kemudian bika C yang tidak diaduk, kita tak aduk. Jadi tempoh garam larut paling cepat, cepat atau lambat? Jawapannya lambat. Okey, kata teacher, garam dalam C ni tak larut. Ia akan larut juga sebab pertama kita guna garam halus. Cumanya ia mengambil masa lah. Tak tahulah berapa jam baru dia nak larut. Kamu boleh buat eksperimen ni kat rumah. Tengok. Setelah kamu dah catat pemerhatian di dalam jadual di bawah, kena jawab soalan. Okey? Soalan pertama. Garam di dalam bika mana larut paling lambat? Garam di dalam bika manakah yang larut paling lambat? Bika C. Okey, kita jawab satu-satu. Jangan gelojoh nak jawab semua. Kerana apa bika C tu, garam dalam bika C tu larut paling lambat? Kerana tidak diaduk. Okey, boleh kita teruskan soalan 2. Garam yang paling cepat larut ialah garam di dalam bika. Yang paling cepat. Dia nak paling cepat larut bika mana? Garam dalam bika mana? Sudah tentulah bikar A. Okey, teruskan soalan 3. Bahan boleh larut dengan lebih cepat jika bahan boleh larut dengan cepat ataupun dengan lebih cepat jika diaduk. Dikacau lah. Okey? Faham ya? Sebab dia kata lebih cepat, bukan paling cepat. Kalau paling cepat, kita tulislah diaduk dengan laju. Tapi dia cakap lebih cepat. Faham tak? Lebih cepat. Bukannya paling cepat. Okey, kita teruskan dengan soalan terakhir dalam tajuk campuran ini. Muka surat 62. Okey, macam biasa tulis tarikh hari ini. Yang manakah cepat larut? Tandakan tik pada cara paling cepat untuk menyediakan minuman coklat. Okey, ini nak buat minuman coklat ya. Ceritakan cara kamu menyediakannya. Teacher, saya tak pernah buat minuman coklat. Saya pernah buat Milo, air Milo. Boleh imagine ya? Boleh buat air Milo. Okey, jom. Kita tengok pertama sekali ini nak buat air Milo. Okey. Kita nak buat cepat ya. Sebab tu ceritakan cara kamu menyediakannya. Kamu janganlah cerita yang kamu kat rumah tu. Dalam ini cerita, kita kena bagi tahu caranya. Dan kita kena guna aplikasi apa yang telah kita pelajari. Okey. Kita nak buat dengan cepat sebab dia kata yang mana cepat larut. Kita nak buat air coklat dengan cepat. Okey, nak guna air panas ke nak guna air sejuk? Nak guna air panas ke air sejuk? Jawapannya adalah air panas. Kan kita dah belajar kan? Okey. Saya akan menggunakan air panas. Okey, ini adalah step pertama. Langkah pertama, saya akan menggunakan air panas.
Ingat ya, kita nak buat sebab dia kata cara paling cepat. Kamu cakap, alah teacher saya tak suka minum air panas, saya suka minum air sejuk, jadi saya guna air sejuk. Cuba tengok arahan semula ya. Cara yang paling cepat. Cara yang paling cepat. Okey, soalan langkah kedua. Ini gambar apa ni? Gula cube dengan gula pasir. Kita nak guna gula cube ke gula pasir? Saya akan menggunakan gula pasir. Kerana kenapa kita nak guna gula pasir tu? Kerana ia bersaiz kecil. Jika ia bersaiz kecil, maksudnya ia akan lebih cepat larut berbanding kita guna gula cube. Okey, boleh kita teruskan? Soalan 3 ataupun langkah ketiga. Okey, tidak diaduk. Jadi kamu nak aduk ke tak nak aduk ni? Dah letak gula. Okey, kena aduk. Teacher, tak ada letak pun coklat. Coklat tu, sebab coklat dia letak paling pertama sekali lah. Okey. Kemudian minuman coklat saya. Kan dia cakap, kemudian minuman coklat saya, maksud coklat tu dah ada dalam tu. Diaduk. Kerana ini tahu tak, ini seperti dalam buku aktiviti yang kita belajar, ada sebut koko hari tu, ingat tak? Muka surat 59 kan guna air sejuk, air panas dengan air suhu bilik tu. Kan? Minuman coklat saya diaduk kerana bahan larut lebih cepat. Okey? So, minuman coklat pun siap. Okey. Itu sahaja daripada teacher pada minggu ni. Teacher harapkan tajuk ni kamu faham. Sebabnya minggu depan kita akan belajar tajuk bumi. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.